Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada 23 Januari 2026 dan cuaca di Samarkand menunjukkan -8 dan juga bersaji. Okey, saya belanja view sekejap. Dan pada hari ini kita akan mengunjungi atau berziarah ke makam Abu Abdullah bin Muhammad ibn Ismail atau yang kita kenal dengan Imam Al-Bukhari, yang mana beliau adalah ulama hadis terkemuka dari Bukhara. Dia lahir di kota Bukhara dan daripada kecil sudah dapat ujian. Yes, ujiannya masa umur dia kecil lagi sudah bapa sudah meninggal, dan masa kecil ada cerita dia lahir buta ataupun selepas dia lahir baru jadi buta. Ada dua versi. Dan dengan doa-doa ibu, sebab ibu Imam Bukhari adalah orang yang paling takwa, so dengan doa-doa dia, Imam Bukhari umur 6 tahun sudah boleh lihat lagi. Allah pulangkan matanya. Dan tuan-tuan puan-puan, Imam Bukhari ada satu ingatan yang bagus, ya, seperti zaman sekarang kita cakap scan, ya, scan. Ingatan tu kita boleh panggil scan terus. Sebab kalau Imam Bukhari pergi kelas, pergi belajar, memang dia tidak bawa apa-apa, dia bawa hanya diri sahaja. Dia dengar, dan selalu orang banyak sudah test hadis, berapa ratus-ratus hadis. Madaris tu cerita Imam Bukhari baik satu-satu dia akan cerita balik. Dan sebab Imam Bukhari terus hafal. Itu sebab Allah bagi satu ingatan yang bagus sekali kepada Imam Bukhari. Dan umur 9 tahun sudah jadi hafiz Al-Quran juga. Yes, hafiz Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Dan disitulah dia sudah mula. Sebab zaman actually 8-9 ini macam viral. Di keliling ulama-ulama ataupun keliling murid-murid di madrasah memang kumpul hadis. Itu sebab zaman yang sama kan, Imam Darimi, Maturidi, semua zaman yang sama. Sebab masa inilah semua suka untuk dengar hadis, kumpul hadis. Itu sebab Imam Bukhari pun ambil inspirasi actually daripada rumah juga. Ya, di rumah masa bapa dia hidup, dia selalu ada panggil ulama-ulama dan buat bincangan-bincangan, ya, cerita-cerita hadis. Itu pun dia asalnya dia belajar di rumah juga. Dan Imam Bukhari umur 16, tuan-tuan puan-puan, waktu umur 16 dia sudah habis semua guru-guru di kawasan Asia Tengah ini, sudah habiskan. Sebab syarat yang orang yang mau belajar hadis, dia kena habiskan guru yang di kawasan situ, yang dia di mana dia duduk, baru dia boleh cari guru lain. Itu syarat dia. Itu Imam Bukhari memang ikut adat ini, ya. Dia umur 16 sudah habis, barulah dia dengan ibu, dengan adik Ahmad, dia jalan ke Mekah umur 16. Dan adik dan ibu balik ke Bukhara. Imam Bukhari tinggal di Mekah untuk lanjutkan pelajaran dia, ya. Umur 16 tahun dia sudah tinggal sana. Pokoknya ada kematian sebelah kanan. So umur 16 sudah tinggal di Bukhara, tinggal di Mekah untuk lanjutkan pelajaran. Dan di situ dia sudah mula kumpul hadis, hafal Quran hadis, ya. Sebab jumlah hadis yang Imam Bukhari hafal adalah 600,000 hadis. 600,000 hadis yang dia hafal. Tapi dalam buku Al-Jami' As-Sahih tidak semua kan, dia masuk hanya 7,000 lebih sahaja. Yes, 7,200 berapa, 83 ke hadis yang dia masuk dalam buku Al-Jami' As-Sahih. Sebab Imam Bukhari punya syarat memang sangat ketat sekali, tuan-tuan. Kan kita pernah dengar ke banyak cerita macam Imam Bukhari
punya perjalanan ya. Dia sudah sekarang masih buat kajian. Dia punya perjalanan macam daripada Bukhara, Kufa, Damaskus, Mekah, Madinah, kan. Dia punya perjalanan tu, jumlah perjalanan dia 200,000 kilometer, tuan-tuan puan-puan, untuk ambil hadis 600,000 hadis tu. Perjalanan dia sudah buat kira-kira hampir 200,000 kilometer seumur hidup lah. Yes. Contoh Imam Bukhari pergi, dia musafir untuk ambil hadis. Ada situ ada orang cerita hadis. Contoh dia pergi jumpa, tiba-tiba dia tengok pintu terbuka, macam ada orang yang cerita hadis tu, dia tidak berapa baik dengan binatang yang Allah cipta. Ayam, ada dua cerita, satu ayam, satu kuda. Kuda makan tapi talinya sepit. So kuda ini makan dia susah sikit sebab tali dia sepit. Satu lagi, dia yang orang yang cerita hadis tu, dia mau panggil ayam, tapi dia bagi makanan, bukan makanan asli, dia buang pasir supaya ayam tu datang. Dia macam tipu binatang, tipu ayam tu. Itu Imam Bukhari nampak itu, lihat, dia terus tak jumpa, dia terus balik. Itu sebab syarat Imam Bukhari memang sangat ketat. Kenapa? Macam mana dia boleh ambil hadis sahih yang tipu binatang pun ya? Itu sebab Imam Bukhari 120,000 orang punya 90,000 orang punya latar belakang, bapa, anak itu semua dia hafal. Bapa dia kerja apa, dia punya bapa kerja apa, semua dia hafal. Yes, dia ingat semua. 90,000 silsilah dia pun ingat juga ya. Dan lebih kurang 20 lebih buku Imam Bukhari tulis actually, yang sampai kita Al-Jami' As-Sahih, Al-Adab Al-Mufrad, dan ada juga Tafsir Bukhari. Yes, Tafsir Bukhari pun ada juga. So Tafsir Bukhari sekarang dia pakai di Al-Azhar, Al-Azhar dia pakai. Al-Adab Al-Mufrad tentang ibu bapa ya Ustaz ya. Hadis-hadis yang ada Adab Al-Mufrad ya. So kahwin sebab dia umur 60 baru dia balik ke Bukhara. Sampai 60 kan dia cari hadis. Dia memang musafir, selalu bermusafir. So dia tak ada waktu untuk kahwin. So tak ada keturunan Imam Bukhari. Okay, so dan umur 60 balik. Dan di rumah beliau ada yang pada satu masa, ada dalam buku-buku arsip ya, ulama-ulama tulis, ada kumpul 100,000 orang kumpul, 125,000 orang kumpul di rumah Imam Bukhari untuk ceritakan hadis, untuk dengar hadis, untuk dengar ceramah daripada Imam Bukhari. Yes, itu yang jadi raja-raja khawatir tentang tahta dia. Selepas dia khawatir, ada satu masa raja hantarkan orang dia, suruh bagi tahu Imam Bukhari. Imam Bukhari datang ke istana dan buat kelas di istana. Yes, ataupun ajar putera-puteri di istana. Kan Imam Bukhari menolak sebab ulama-ulama biasa dia tidak suka hidup-hidup mewah. Di istana kan hidup mewah. Dan Imam Bukhari menolak. Kalau mau cari ilmu, orang cari saya ya, bukan saya cari orang untuk saya bagi ilmu saya. Itu jawapannya dia bagi kepada raja. Itu jadi raja marah. Dia kata suruh halau dia daripada kota Bukhara. Selepas dia halau dari kota Bukhara, raja tu pesan juga kepada Raja Samarkand, suruh jangan bagi masuk ke Samarkand juga. So dia ada saudara di kota di Payarak ya, di nama tempat sekarang yang kita mengunjungi ini. Nama kampungnya Payarak, Celak. Di situ ada saudaranya. Dan Imam Bukhari duduk sebentar di situ dan meninggal di situ ya. Jadi itu sebab makamnya berada di kota Samarkand. Asalnya Imam Bukhari lahir di kota Bukhara. Bukhari kan dia nisbah kepada kampung dia. Nama aslinya Muhammad Ismail.
Okey, so dan uh, uh, dan tempat ini semalam saya ceritakan, tempat ini viral selepas Soekarno dengan Mufti Libya. Yes, Mufti Libya dengan Soekarno datang tahun 57 60-an tu datang, barulah jadi viral. Masa itu orang wakafkan satu makam kecil kepada atas kubur Imam Bukhari, sebab dia memang jasadnya di sini, ya, memang dia bumikan di sini. Memang apa, sudah Imam Bukhari Research Center sudah buat kajian-kajian, memang dia bumikan di sinilah, bukan di tempat lain. Itu kubah yang ada dua kubah kecil kan, ada yang ada pillars tu, kubah yang ada pillars, satu plain kan, yang pillars tu adalah itu makam dia, tuan-tuan puan-puan. So kita turun sini, kita jalan ke depan sana, ya tuan-tuan puan-puan, kita jalan ke sana, kita buat foto-foto. Kalau saya tunjukkan di mana museumnya, kalau tuan-tuan puan-puan kata okey, kita jalan juga ke museum dan baru pulang ke sini. Semua setuju? Setuju. Assalamualaikum. Sekarang saya tiba di Masjid Al-Bukhari and unfortunately the makam is restricted to entrance sebab ada peraturan. InsyaAllah selepas raya baru boleh masuk ke makam tersebut. Cuaca sekarang menunjukkan -7 meskipun ada matahari. So how are you today, Kak? Still great, ah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dah sampai ke masjid beliau, Masjid Bukhari. Jadi bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله محمد في كل وقت مهيد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل واسع تقبل قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله بحمده وما صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا المجلس مبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك عنود إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى رأي آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وإلى رؤيا كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رؤيا أربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين أولياء كون أجمعين. ثم إلى رؤيا الخصوص واجتمعنا هنا بسببهم وتلونا لأجلهم وأصولهم وفورهم منتسبين إليهم أجمعين. اللهم اجعله من النار وفكاكا له من النار وإتقا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار ونجاة له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنه. Imam Bukhari, Imam Buzari. Ini adalah museumnya. Alhamdulillah kami masuk ke Museum Bukhari. Semua kumpul sini ya, tuan-tuan puan-puan. Okey. Kita tengok sini, ini adalah museum. Museum Imam Bukhari. Dalam atas tu kita tengok lukisan-lukisan tu semua dia semua dengar ya. Semua lukisan tu ada cerita. Contoh di atas. Itu kita tengok yang pertama, foto dulu ya, di lukisan atas. Imam Bukhari waktu ini umur sudah 16.
dia keluar dengan dia pergi Mekah dengan ibu dengan adik. Umur 16 tahun. Umur 16 tahun Imam Bukhari sudah habis semua guru di kawasan sini. Habis guru-guru semua baru dia cari guru di Madinah dan Mekah. Okey, sebelah sana, sebelah sini kita tengok. Sebelah sini tuan-tuan. Dia dulu Imam Bukhari waktu dia pergi kelas. Semua orang sibuk tulis yang mudaris cakap tu, guru cakap. Tapi dia terus hafal sahaja, dia terus ingat sahaja. Dia tak pernah bawa apa-apa lukis, kertas dia tak pernah bawa ke kelas. Sebab semua dia ingat terus. Okey, itu cerita ya. Yang sebelah sini pula tuan-tuan. Sebelah sini sebelah ini dengan ini semua sama. Kan ada satu cerita Ustaz? Ya. Ada satu cerita Imam Bukhari dia debat dengan beberapa ulama-ulama di Baghdad. Yes. Kita ingat dia orang semua hadis berapa ratus ribu hadis dia punya Tukar. tukar yang bukan Abu Hurairah cerita, sahabat lain cerita dia tukar, dia Imam Bukhari dengar semua, lepas tu one by one dia betulkan. Betul? Yes, betul. Cerita ini dia lukis di sini. Betul. Inspirasi daripada Yes. semua ini, inspirasi daripada cerita Betul. ya. Yang sini kita tengok Imam Bukhari maksudnya di sini dia bukan dia sempat juga untuk buat masjid dan dia buat buku-buku lain untuk macam seperti tafsir dan tabib juga. Yes, tabib pun dia buat. Okey, ini cerita. Ini umur 60 dia sudah pulang ke Bukhara. Rakyat Bukhara dia buat kapet jalan kapet panjang. Orang kata berapa kilometer. Dia sudah rakyat sudah tunggu dia masuk ke kota Bukhara. Dia sudah umur sudah tua, sudah balik. Dia sudah tak mau jalan ya. Itu gambar dia. Di sini pula cerita di sini tuan-tuan tengok. Yang ini yang saya sebut di setiap hari di rumah dia orang tersebut untuk dengar hadis. Itu cerita dia. Yang akhirnya masa raja dia, Raja Bukhara halau dia daripada Bukhara, dia cari jalan ke sini dan dia ada saudara di kawasan sini, dia duduk sini dan meninggal di sini. Itu foto lukisannya, semua ini daripada ambil inspirasi daripada cerita-cerita yang itu Imam Bukhari cerita. Okey, yang satu lagi tuan-tuan, kita tengok sini buku-buku. Ini ada manuskrip yang dalam paling lama yang itu. Ada manuskrip. Ini adalah manuskrip lama Ini adalah tulisan-tulisan beliau. Manuskrip lama, sungguh bertua, sudah sampai di sini. Masya Allah. Berkenaan dengan berkumpulnya ulama-ulama di Baghdad, ulama-ulama telah mendengar tentang kecerdikan dan kekuatan memori Imam Bukhari, yang mana mereka bersepakat untuk menukar semua matan huruf demi huruf untuk menguji kekuatan memori Imam Bukhari tersebut. Dan salah satu Imam Bukhari memberikan naskah tersebut kepada Imam Bukhari. Kemudian ia menunjukkan hadis tersebut dan Imam Bukhari mengatakan saya tidak tahu. Kemudian ulama yang lain pun menyerahkan hadis tersebut. Imam Bukhari pun menjawab saya tidak tahu. Akhirnya imam-imam yang lain merasa heran mengapa Imam Bukhari ini yang terkenal dengan kecerdikannya, dengan kecerdasannya tidak mengetahui hadis-hadis tersebut. Dan akhirnya Imam Bukhari menjelaskan bahawa apa yang kalian telah serahkan kepadaku itu adalah salah, dan ia membetulkan kembali huruf demi huruf, matan demi matan, dan menyerahkannya kepada imam ulama-ulama yang berkumpul di Baghdad tersebut. Dan akhirnya mereka mengakui bahawa betullah Imam Bukhari adalah imam yang memegang kesahihan hadis, dan hadis tersebut memang adalah betul. Okey, ini adalah simbolik pada makam beliau. Makam beliau berada di bawah tanah dan memang sekarang ditutup. Kerajaan membangun makam tersebut, maksud saya membuat tangga ke bawah tanah, dan insya-Allah kapasiti untuk berziarah di makam tersebut seramai 100 orang. Alhamdulillah,
dengan matahari yang berada sekarang muncul. Tapi cuaca Masya Allah masih lagi sejuk. Kerana sekarang terhampar salji-salji. Sekarang kita menuju ke Bukhara. Samosa origin from Bukhari. Masya Allah. Dua, tiga. Kita bersama Destinasi Tuyul. Kami sinilah. Dua, tiga. Bersama Destinasi Tuyul. Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Настроили qalay ishlanishtakmi? Ko'chalarni gullat qilishga jilaniya qalay. Hammasi yaxmali yoki gallakmi? Yo'llarimiz yoritsin chiroq. Gayguyimiz kallada